Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwaba ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwaba asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan keduanya aqil, dan ketiganya baligh, dan keempatnya sampai seruan Rasul itu kepadanya, dan kelimanya sejahtera panca indera. Dan jikalau ada salah satu daripada pendengar atau pelihat sekalipun, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati, dilimpahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu kita sambung balik pengajian kitab Baku Iman dan juga simpulan iman, yang di mana pada bulan yang lalu iaitu kita membincangkan mengenai ta'arif mukallaf. Iaitu definisi bagi mukallaf. Jadi yang dikatakan mukallaf itu iaitulah orang yang diberati atasnya dengan hukum syara'an pada mengerjakan yang disuruhnya dan meninggalkan yang ditegahnya. Maka nak dinamakan seorang itu dengan mukallaf, ada padanya 5 syarat. Tengok. Jadi syarat yang pertamanya iaitu sudah bangkit Rasul kepada itu orang. Dan syarat yang keduanya itu aqil, artinya orang yang berakal. Dan syarat yang ketiganya iaitu baligh, artinya seorang yang cukup umur. Dan yang keempatnya iaitu sampai seruan Rasul itu kepadanya, yakni kepada orang yang mukallaf itu. Dan yang kelimanya iaitu sejahtera
panca indera, dan jikalau ada salah satu daripada pendengar atau penglihat sekalipun. Jadi maknanya apa? Maknanya nak dinamakan ataupun nak dikatakan seorang itu mukallaf, maka kena ada padanya 5 syarat ini, iaitu yang kita sebutkan tadi. Artinya apabila ada pada seseorang itu 5 syarat yang disebutkan tadi, maka dia dinamakan mukallaf. Mukallaf. Maka kita dah bincang dahulu. Nak tahu perkara ini dia ada 4 perkara, iaitu bila kata mukallaf mesti ada mukallif dia, iaitu orang yang memberatkan. Siapa mukallifnya di sini? Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu namanya mukallif, maknanya yang memberatkan ke atas kita ini segala hukum-hukumnya. Maka kita ini namanya mukallaf, iaitu orang yang diberati ke atas kita ini segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu kena tahu pula ada at-takalif dengan makna al-umur al-mukallafah, dengan makna perkara-perkara yang ditaklifkan, itu namanya takalif. 4 perkara itu kita hurai dahulu. Baik, maka cuba kita lihat pula pada malam ini dia panggil muhtarazat. Muhtarazat ini maksudnya perkara-perkara yang terkeluar daripada nama mukallaf. Cuba tengok dalam kitab, dia kata maka tiada mukallaf kanak-kanak. Kita baca dulu. Dan yang gila dan yang buta serta tuli, mereka ini tak dinamakan mukallaf. Dan tiada mukallaf orang yang tiada sampai seruan Rasul kepadanya, itu juga tak dinamakan mukallaf. Baik, sekali lagi kita ulang serta huraian. Baik, cuba kita lihat tuan-tuan. Dia kata maka tiada mukallaf kanak-kanak, artinya budak-budak tak dinamakan mukallaf. Sebab apa tak dinamakan kanak-kanak itu mukallaf? Sebab kanak-kanak itu ataupun syarat nak dinamakan mukallaf mesti baligh. Maka kanak-kanak dia tidak sampai kepada bulugh, iaitu tidak sampai kepada umur baligh, maka dia tak dinamakan mukallaf. Baik, apabila dia tak dinamakan mukallaf, maka dia tidak diberatkan ke atasnya segala hukum-hukum syarak. Dia tidak wajib mengenal Allah, dia juga tidak wajib mengenal sifat-sifat Rasul, dia juga tidak wajib sembahyang dan juga segala kewajipan-kewajipan yang lain, sebab dia kanak-kanak yang belum baligh. Baik, kalau begitu masalahnya, kalaulah seorang kanak-kanak itu dia mati sebelum daripada baligh, adakah dia ini terlepas ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka? Jawabnya dia ke dalam syurga, bukan ke dalam neraka, sebab dia adalah orang yang terlepas daripada neraka, sekalipun dia itu daripada kalangan anak-anak orang kafir. Walaupun dia itu daripada budak-budak ataupun dipanggil atfal al-musyrikin, dipanggil kanak-kanak daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Jadi kalau anak orang kafir dia mati sebelum daripada baligh, maka dia tidak masuk ke dalam neraka kerana dia bukan taklif, tak diberatkan ke atas dia akan hukum-hukum syarak, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka adakah berlawanan dengan satu hadis Nabi SAW, iaitu pernah satu ketika Nabi kita Muhammad SAW disoal, ditanya, dia kata, ditanya kepada Nabi SAW, orang yang bertanya itu kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, di manakah anak-anak orang kafir? Aina atfalul musyrikin? Di manakah kanak-kanak orang-orang musyrikin yang mati dalam kufur? Maka Nabi kita menjawab dengan kata, hum ma'a abaihim finnar. Mereka itu bersama-sama bapa-bapa mereka itu di dalam neraka. Bagaimana dengan hadis ini? Dan maka ulama menjawab, di antaranya ialah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah mengatakan bahawa itu Nabi kita jawab, iaitu sebelum daripada turunnya ataupun sebelum daripada turun wahyu, memberitahu kata anak-anak orang kafir musyrikin yang mati belum baligh masuk di dalam neraka. Kemudian turun wahyu memberitahu kata anak-anak orang musyrikin yang mati sebelum daripada baligh, mereka ini di dalam syurga. Dan ini kita panggil hadis, dan ada hadis dahulu dan juga ada hadis yang kemudian. Maka kita kena pakai kemudian, iaitu turun wahyu memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa atfalul musyrikin an alladhi matu qabla al-bulugh fil jannah, iaitu kanak-kanak musyrikin yang mereka itu mati sebelum baligh, dan maka mereka itu di dalam syurga. Inilah. Di sini kita ambil faham di situ bahawa tuan-tuan, sebab mereka itu di dalam syurga kerana mereka itu mati sebelum daripada baligh, maka tak dinamakan mereka itu mukallaf. Baik. Ini tengok kan. Itu yang pertama. Cuba kita tengok lagi, dia sebut, dia kata dan yang gila. Dan maka orang yang gila juga tak dinamakan mukallaf. Tapi tuan-tuan kena faham, gila itu dia ada dua kategori. Ada gila yang tidak disengajakan, dan juga ada gila yang disengajakan, dan juga ada gila-gila sebelum daripada baligh, dan juga ada gila selepas daripada baligh. Dan jadi yang mana yang tak dinamakan mukallaf? Jadi yang tak dinamakan mukallaf itu iaitu yang gila sebelum daripada baligh. Dan maka dia tak dinamakan mukallaf, maka tidak diberati ke atasnya segala hukum syarak. Dan adapun kalau dia gila selepas daripada baligh, maka sebelum daripada gila itu diambil kira taklif, dan diambil kira hukum taklif. Ada kira situ. Kemudian kita tengok pula, kalau dia gila itu gila dengan tak sengaja, tak apa. Dan itu juga tak dinamakan taklif. Tapi kalau gila itu gila yang muta'addi, yang disengajakan, maka itu tetap juga dinamakan mukallaf. Contoh lagu mana? Iaitu seperti dia ni duk sihat elok-elok, tiba-tiba pergi cari ubat makan, bagi jadi gila. Bagi jadi gila. Itu namanya muta'addi, dipanggil yang sengaja. Baik, gila mana? Gila hilang akal itu. Adapun gila ayam,
gila yang lain, itu nama mukallaf juga. Yang jangan kita faham kata gila judi, ni tak nama mukallaf. Pasal apa? Pasal dia gila? Tak. Gila tu gila lain. Maksudnya gila di sini gila hilang akal, bukan gila betina. Lagi kata kawan tu gila apa? Gila betina, tak nama bukan. Bukan gila tu. Maksud gila ni gila yang hilang akal. Hilang akal, barulah tak dinamakan dia mukallaf. Baik. Kemudian cuba kita tengok lagi dia sebut. Dia kata dan yang buta serta tuli. Jadi orang yang buta serta tuli juga tak dinamakan mukallaf. Pasal apa? Pasal syarat nak dinamakan mukallaf itu, iaitu syarat yang kelima disebut sejahtera panca indera. Dia kata dan jikalau ada salah satu daripada pendengar atau pelihat sekalipun tiba-tiba dia buta serta tuli, maka tak dinamakan dia mukallaf, dengan makna gugurlah di atasnya itu taklif. Sebab itu kata ulama mazhab Syafi'i, berkata law khalaqallahu insanan a'ma asamma saqata anhu wujubun nazar wa takalif. Dia kata kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang manusia, di mana manusia itu asamma, a'ma asamma, dia itu seorang yang buta lagi yang tuli, an saqata anhu wujubun nazari wa takalif, an gugurlah daripadanya itu kewajiban nazar dan juga segala taklif-taklif yang lain. Dan itu kata A'immah Asy-Syafi'iyah, iaitu imam-imam mazhab kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum. Baik. Cuba kita tengok lagi dia sebut dan tiada mukallaf juga. Artinya tak dinamakan mukallaf juga, iaitu orang yang tiada sampai seruan Rasul kepadanya, kepada orang itu. Rasul mana? Iaitu Rasul yang diutuskan kepadanya. Kita kena kata begitu. Dan tiada mukallaf, artinya tak dinamakan mukallaf juga seseorang itu, iaitu orang yang tiada sampai seruan Rasul, yakni dakwah Rasul yang diutuskan Rasul tu kepada dia. Dan contohnya begini, macam yang kita ini, Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kita siapa? Iaitu Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tiba-tiba dia ini tak sampai seruan tersebut. Contohnya seperti mana? Seperti keadaannya itu nasya'a ba'idan 'anil ulama, ataupun keadaannya itu terjadi jauh daripada kalangan ulama. Macam orang-orang asli yang duduk di puncak-puncak bukit, dalam hutan belantara misalnya, tak sampai dakwah Rasul itu kepada dia, maka dia tak dinamakan mukallaf, dan tak sampai kepada dia. Dan macam yang kita tengok di Sabah kan, di Sabah itu orang-orang yang duduk jauh dalam hutan belantara ini, yang tak sampai kepada mereka dakwah Rasul, maka mereka itu tidak dikatakan mukallaf, dan tak ditaklifkan ke atas mereka itu segala hukum taklif. Sebab tidak cukup syarat, iaitu da'watur Rasul alladhi ursila ilaih. Tak sampai seruan Rasul di mana Rasul itu diutuskan kepadanya. Baik. Maka dia kata di sini,
Ini tuan-tuan kena ambil ingat. Dan ini masalah yang cukup penting. Tengok dia kata, maka kafir-kafir ahlil fatrah. Siapa dia kafir-kafir ahlil fatrah ini? Iaitu dia kata kafir-kafir yang belum bangkit Rasul kepadanya, seperti kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul itu. Dia kata tiada kena siksa akhirat dan tiada masuk neraka, dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun tiada masuk neraka kerana mereka itu bukan mukallaf. Tuan-tuan, perkara ini agak panjang perbincangan perbahasan dia, maka hendaklah tuan-tuan dengar baik-baik. Yang pertama sekali, iaitu kita perlu memahami apakah makna ahlul fatrah. Itu kita kena faham. Dan juga siapa ahlul fatrah ni? Orang yang berada di zaman mana ahlul fatrah ini? Dan siapakah yang termasuk dalam golongan-golongan ahlul fatrah? Baik tuan-tuan, fatrah ini disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-19, iaitu Tuhan sebut, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Itu Tuhan sebut dalam Al-Quran, ya ahlal kitab. Tuhan kata, wahai ahlil kitab, Yahudi Nasara, qad ja'akum rasuluna, sesungguhnya telah datang kepada kamu oleh Rasul kami. Siapa Rasuluna di situ? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang kepada kamu itu yubayyinu lakum, dia nak menerangkan dan juga nak menyatakan syariat kepada kamu, di mana syariat ini terputus ala fatratin minar rusul, iaitu di atas terputusnya rasul-rasul. Ini asal fatrah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi maka ulama-ulama bahasa, ulama ahlul lughah membincangkan apa makna fatrah ini. Apa makna fatrah ini? Begitu juga ulama-ulama membincang apa makna fatrah. Fatrah disebut oleh ulama iaitu dengan makna al-muddatul lati inqata'at fiha ar-risalah. Itu bagi al-muddatul lati inqata'at fiha ar-risalatu, iaitu masa yang terputus pada masa tersebut itu oleh kerasulan. Maknanya masa yang terputus kerasulan, tidak ada seorang rasul pun yang diutuskan dan juga yang dibangkitkan pada masa itu. Ada masa itu, itu namanya fatrah. Dan juga disebutkan oleh ulama, maka fatrah itu berlaku di antara mana? Iaitu di antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara Nabi Isa diangkatkan naik ke langit, dan juga antara Nabi kita nak dibangkitkan menjadi Rasul, jarak masa itu dipanggil fatrah. Itu panggil fatrah.
maka jarak masa di antara Nabi Isa diangkatkan naik ke langit dengan nak dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, berapa abad, berapa ratus tahun, dan berapa abad dan juga berapa ratus tahun. Dia ada khilaf dan riwayat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari syarah bagi Sahih Bukhari, iaitu dia menyebut ada beberapa qaul. Dan ada qaul yang mengatakan 400 tahun, dan ada qaul yang mengatakan 540 tahun, ada qaul yang mengatakan 560 tahun, ada pula qaul yang mengatakan 600 tahun, ada pula qaul kata 620 tahun, dan qaul yang terakhir iaitu 700 tahun. Dia ada aqwal, dia ada beberapa qaul. Ada kata 400 tahun antara Nabi Isa diangkat ke naik langit dengan nak diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula kata 540 tahun, dan ada kata 560 tahun, ada kata 600 tahun, ada pula 620 tahun, dan qaul yang terakhirnya iaitu 700 tahun. Dan tuan-tuan, tapi dalam banyak-banyak qaul ini, qaul yang masyhur, kita hak masyhur, iaitu 600 tahun, 6 abad, 6 kurun antara Nabi Isa alaihi salam diangkatkan naik ke langit dan juga nak diutuskan, dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaul yang masyhurnya iaitu 600 tahun. Ini berdasarkan kepada hadis yang sahih, iaitu hadis di dalam Sahih Bukhari. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam bab Islam Salman Al-Farisi, dan di dalam bab Islam Salman Al-Farisi, maka Sayyidina Salman Al-Farisi meriwayatkan hadis ini, iaitu katanya fatratun baina Isa wa baina nabiyyina Muhammad alaihi wassalatu wassalam 600 sanatin. Hadis Bukhari. Dan fatratun baina Isa wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 sanatin. Maksudnya fatrah di antara Nabi Isa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu 600 tahun. 600 sanah, iaitu 600 tahun. Ini qaul yang masyhur. Tetapi kalau kita buka di dalam kitab tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu anhu, beliau dia kata tahun-tahun itu tak penting. 400 tahun ke, 540 tahun ke, 560 tahun ke, 600 tahun ke, 620 tahun, 700 tahun, dia kata itu tak penting. Yang penting adanya fatrah. Itu yang penting dia kata. Yang penting adanya fatrah intiqaliyah, iaitu ada masa peralihan di antara Nabi Isa alaihi salam nak dibangkit diangkatkan ke langit hingga nak dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan 600 tahun atas qaul yang masyhur.
Dua ada 600 tahun, 6 abad ataupun 6 kurun. Maka orang yang berada di antara Nabi Isa dengan Nabi kita ini namanya Ahlul Fatrah. Itu golongan orang-orang itu namanya Ahlul Fatrah. Baik, maka kita nak kena kerti apa makna Ahlul Fatrah, iaitu orang-orang yang tidak diutuskan kepada mereka itu seorang rasul pun. Tak diutuskan seorang rasul pun di zaman itu. Maka mereka itu ada yang menyembah berhala, ada yang berzina, ada yang minum arak, ada yang begitu begini. Maka adakah mereka itu ditaklifkan? Tak ditaklifkan. Tak ditaklifkan. Bab tu dia kata sini Ahlul Fatrah iaitu kafir-kafir. Kata Tok Guru kan, dia kata kafir-kafir yang belum bangkit Rasul kepadanya, iaitu seperti kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail. Kenapa dia kata selepas wafat Nabi Ismail? Tadi kita sebut iaitu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan fikir, kok mana pula? Yang Tok Guru kata, dia kata selepas wafat Nabi Ismail alaihissalam. Baik, begini cuba tuan-tuan perhatikan. Dia kalau kita lihat daripada Nabi Adam alaihissalam, dia turun sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim ini dia ada 2 orang isteri, iaitu Siti Hajar dengan Siti Sarah. Maka zuriat sebelah Siti Hajar iaitu dapatnya Nabi Ismail alaihissalam, manakala sebelah Siti Sarah dapat Nabi Isa, Nabi Yaqub ini. Maka datanglah sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka hak Nabi Isa dengan Nabi Musa ini kita panggil sebelah Bani Israel. Dia panggil kaum Bani Israel. Kalau yang datang sebelah Nabi Ismail alaihissalam ini namanya Arab. Ini namanya Arab. Dia panggil, orang panggil Arab Al-Qudama. Arab dahulu kalau mai sebelah Nabi Ismail. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia bukan daripada keturunan Bani Israel, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada keturunan Arab, iaitu datang sebelah Nabi Ismail alaihi salam. Maka nak ambil kira di antara Nabi Ismail itu tidak ada Nabi selainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah Arab. Tapi kalau sebelah Bani Israel, antara Nabi kita Muhammad, dia ada lagi Nabi-Nabi yang lain. Contohnya Nabi Isa. Antara Nabi Isa dengan Nabi Musa ada 1900 tahun. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa. Tuan-tuan boleh tengok. Ulama bertanya kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dia kata, berapakah jarak tahun di antara Nabi Isa dengan Nabi Musa? Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti kata jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi Musa ada 1000 wa tis'umi'ah, iaitu ada 1900 tahun. Jadi kalau kita campur pula antara Nabi Isa, Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad ada berapa? 2500 tahun. Sebab antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada 600 tahun. Baik, kemudian kita campur antara Nabi Isa dengan Nabi Musa 1900 tahun. Jadi campur ke semua
ada 2,500 tahun. Itu jarak dia tu. Dan kalau kita nak ambil kira sebelah Nabi Isa, antara Nabi kita tu ada 600 tahun. Dan antara Nabi Isa dengan nak dibangkitkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nak ambil daripada Nabi Ismail alaihi salam sampai dengan Nabi kita Muhammad, tak tahulah. Itu bagi zaman fatrah. Dia bagi zaman fatrah. Maka orang-orang yang berada di zaman itu, orang itu tak dinamakan mukallafun, orang-orang yang taklif. Sebab apa? Sebab mereka tidak diutuskan seorang rasul pun pada zaman itu. Baik, kalau ada orang mempertikaikan kepada kita, siapa kata, siapa kata tidak ada seorang pun Nabi yang diutuskan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam sejarah, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran yang satu namanya Ashabur Rassi, kan? Ada dalam Quran Tuhan sebut Ashabur Rassi. Rassi itu makna nama bagi telaga. Ashabur Rassi ini iaitu pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam, kan? Pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam. Jadi selepas daripada Nabi Isa alaihi salam diangkatkan naik ke langit, dia ada lagi 2 orang Nabi, iaitu satu orang namanya Hanzalah bin Safwan, dan ada lagi seorang yang namanya Khalid bin Sinan. Bagaimana? Dah kata selepas daripada Nabi Isa alaihi salam diangkatkan naik ke langit, dah tidak ada lagi Nabi diutuskan. Walhal selepas daripada Nabi Isa alaihi salam diangkatkan naik ke langit tu, ada lagi 2 orang Nabi, iaitu seorang yang namanya Hanzalah bin Safwan dan seorang lagi namanya Khalid bin Sinan. Bahkan Nabi juga bersabda, laisa baini wa baina Isa nabiyyun. Boleh tengok dalam kitab Irsyadus Sari syarah bagi Sahih Bukhari bagi Imam Qastalani. Ada diriwayatkan Nabi kita bersabda, laisa baini wa baina Isa nabiyyun. Nabi kata tidak ada di antara aku dan juga antara Isa itu seorang Nabi pun. Bagaimana? Sedangkan kalau kita tengok selepas daripada Nabi Isa ada Nabi Hanzalah bin Safwan, ada Nabi Khalid bin Sinan. Dan bagaimana tuan-tuan kalau orang pertikaikan masalah ini? Ini banyak, saya kata banyak benda yang kita kena kaji dan juga belajar. Maka ulama-ulama menjawab, di antaranya ialah Al-Imam Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari syarah bagi Sahih Bukhari, yang Nabi kita sebut laisa baini wa baina Isa nabiyyun, dengan makna nabiyyun mursalun, dengan makna tidak ada di antara aku dan juga antara Isa itu seorang nabi, yakni nabi yang diutuskan menjadi rasul. Itu yang tidak ada. Nabi ada tapi rasul tu tidak ada. Faham? Jadi tidak berlawanan. Tidak berlawanan dalam apa yang kita bincangkan ini. Maknanya tidak ada seorang rasul pun yang diutuskan selepas daripada Nabi Isa diangkatkan naik ke langit dengan nak dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik.
Kalau begitu tuan-tuan, saya suka nak panjangkan lagi sebab perkara ini adalah satu perkara yang penting. Iaitu tuan-tuan biasa mendengarkan ada di antara orang-orang kita sendiri yang mengatakan bahawa kedua ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati kafir kedua-duanya dan juga masuk dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sebab apa? Sebab apa dia kata kita? Dah. Qaul yang masyhur, qaul yang rajih tuan-tuan, dua ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mati dalam kufur dan juga bukan masuk di dalam neraka. Dan qaul yang rajih, yang kuat dan juga yang mu'tamad. Sebab apa? Cuba kita lihat hujah kita. Yang pertama kita ambil hujah daripada ayat Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Isra ayat yang ke-15. Kalau tak silap ingat, Tuhan berfirman, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Tuhan kata, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Tuhan kata, kami tidak akan menyiksakan satu kaum, satu umat, dan sehinggalah kami mengutuskan kepada umat itu seorang rasul. Dan kami utuskan kepada umat ataupun kepada kaum itu seorang rasul, kemudian mereka itu tidak beriman dengan rasul tersebut, baru kami ambil siksa. Kalau begitu, cuba kita tengok di antara Nabi Isa diangkatkan naik ke langit dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak dibangkitkan menjadi rasul, ada tak seorang rasul yang Tuhan utuskan? Tidak ada. Kalau gitu Nabi, ibu bapa Nabi kita berada dalam kelompok Ahlul Fatrah ini. Maknanya dua ibu bapa Nabi kita Tuhan tidak siksa di dalam api neraka. Bahkan mereka ini najun, orang-orang yang terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka yang mengatakan bahawa kedua ibu bapa Nabi kita itu mati dalam kufur dan masuk neraka, sedangkan dalil Al-Quran ini dilalah qat'iyah, dan iaitu dalil yang qat'i, dalil yang putus bahawa Tuhan kata kami tidak menyiksakan satu kaum atau satu umat sehinggalah kami mengutuskan kepada kaum dan umat itu seorang rasul. Maka maklum bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pun mengutuskan seorang rasul di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Baik, cuba kita lihat lagi pula di segi hujahnya yang lain. Kalau seorang itu dia berhujah dengan hadis sahih, katanya hadis riwayat Imam Muslim, ya memang terdapat dalam Sahih Muslim, iaitu seorang laki-laki datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapa saya? Nabi kita jawab, finnar, di dalam neraka. Maka laki-laki itu pun berpaling. Bila Nabi kita tengok laki-laki itu berpaling, maka Nabi kita panggil dia. Lalu Nabi kata, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapa saya dan juga bapa kamu di dalam neraka. Maka puak ni ambil hujah, kata ni, tengok ni Nabi sebut bapakku dan bapa kamu dalam neraka. Lalu dia kata bapa Nabi kita Sayyiduna Abdullah, dia kata masuk dalam neraka.
Apa ulama jawab mengenai hadis ini? Sebab tu tuan-tuan, kita jangan terburu-buru sangat. Tengok dulu apa ulama-ulama dahulu kata, ahlul hadis kata, syarah hadis ini. Maka ada beberapa jawapan. Yang pertama, ulama jawab, di antaranya adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Binahul Makkiyah, syarah bagi Hamaziyah. Dia kata hadis itu dia bagi wajib di atas kita mentakwilkan, yata'ayyanu ta'wiluh, wajib di atas kita kena mentakwilkan hadis tersebut. Kenapa? Jawabnya kerana Imam Muslim ini dia menyalahi bagi orang yang lebih thiqah daripadanya. Imam Bukhari tidak meriwayat hadis ini, tetapi Imam Muslim seorang sahaja yang meriwayatkan hadis ini. Maka hadis itu dikatakan hadis ahad. Dia bagi hadis satu orang sahaja yang meriwayatkan. Baik, itu. Yang kedua, kita kata bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut begitu tu, iaitu yang pertamanya kerana belum lagi turun wahyu memberitahu kata kelepasan ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada api neraka. Bila turunnya wahyu, iaitu turun ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, maka Nabi kata dua ibu bapa aku itu kelepas daripada api neraka. Dan begitu juga tuan-tuan, dijawab oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kata kerana orang Arab memanggil pak menakan itu dengan pak. Orang Arab dia panggil adatul Arab an tad'u al-amma aban. Adat orang Arab dia panggil pak menakan itu dengan bapa. Jadi Nabi kita sebut inna abi, sesungguhnya bapa aku di situ dengan mana ammi, pak saudara aku. Siapa? Kena pada Abu Talib. Bahawa saudara aku Abu Talib tu, itu yang dalam neraka, bukan pak aku Abdullah. Macam tu juga tuan-tuan, bapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam Quran tu Azar. Jadi Azar itu bukan pak Nabi Ibrahim, itu adalah pak menakan Nabi Ibrahim. Adapun bapa Nabi Ibrahim namanya Tarih, Talim Raha, Tarih. Itu bapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi itu memang adat orang Arab, dia panggil apa? Lianna adatal Arabi tad'u al-amma aban. Adat kebiasaan orang Arab ini, mereka memanggil bapa menakan itu bagi bapa, kenapa? Jadi inna abi dengan makna ammi. Maka ulama kata idza tatarraqa alaihi al-ihtimal saqata anhu al-istidlal. Artinya apabila kedatangan di atas satu dalil itu ihtimal, maknanya boleh andai begitu, andai begini, maka saqata anhu al-istidlal, gugurlah daripadanya mengambil dalil. Maknanya kita tidak boleh berdalil dengan hadis itu mengatakan bahawa bapa Nabi kita mati kufur dan masuk di dalam neraka. Ini panjang lagi tuan-tuan perbahasan dan juga perbicaraan, sehingga didatangkan oleh ulama-ulama hadis dan juga ulama-ulama ahli hakikat bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah Ta'ala memuliakan dia, iaitu Allah Ta'ala menghidupkan kembali dua ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dua ibu bapa Nabi kita ini beriman dengan Nabi. Kemudian Allah Ta'ala mematikan semula dua ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Kalau ada lagi orang berhujah dengan perkataan ulama besar, iaitu tuan-tuan, kalau kita baca dalam satu kitab namanya Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Akbar, karangan bagi Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit radhiyallahu anhu, maka orang buat fitnah kepada Imam Abu Hanifah. Mereka kata Imam Abu Hanifah mengatakan dua ibu bapa Nabi kita mati dalam kufur. Dan perkataan itu demi wa walida an-nabi sallallahu alaihi wasallam mata ala al-kufri. Dua ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati kedua-duanya di atas kufur. Maka ulama menjawab kata ini madsusun alaih, ini satu perkara yang didustakan, magzub, yang didustakan kata Abu Hanifah. Orang fitnah Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah berkata begitu. Walhal tuan-tuan, realitinya dan juga hakikatnya naskhah itu iaitu mereka mengisqatkan, mereka menggugurkan satu kalimah. Mereka menyangka kata kalimah ini kalimah zaidah, kalimah yang lebih, lalu dibuang. Asal ibaratnya begini, asal teksnya begini, iaitu wa walida an-nabi sallallahu alaihi wasallam mata ala al-kufri, mata ala al-kufri. Maksudnya dua ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada mati kedua-duanya atas kufur. Maka mereka kata ma yang pertama itu ma zaidah, lalu dibuang, jadi mata ala al-kufri. Hakikatnya mata alal kufri, tiada mati, manafiyah, tiada mati kedua-duanya atas kufur. Ini hakikat perkataan Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu. Baik, ini diceritakan tuan-tuan oleh seorang guru yang saya pernah belajari dengannya, iaitu Syekh Muhammad Abdul Hadi Al-Kharsa, ulama besar Syria, orang panggil Rais Tariqah Basiriyah bagi di Syria, ketika dia mengajar kitab Matan Al-Fiqhul Akbar, dia mengatakan begitu, itu adalah madsus dengan makna magzubun alaih, itu didustakan ke atas Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit radhiyallahu anhu. Baik, maka kesimpulannya, sebab apa kita tengok balik, tu panjang perbicaraan dia, panjang perbahasan dia, maka kita tengok balik, dia kata maka kafir-kafir ahli fatrah, iaitu kafir-kafir yang belum bangkit Rasul kepadanya, dia kata seperti kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail alaihi salam dan belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasul itu tiada kena siksa akhirat. Sebab apa tak kena siksa? Sebab mereka itu bukan ditaklifkan. Dan lagi pula sebab apa tak kena siksa? Sebabnya dalil yang kita baca ayat Al-Quran tadi, iaitu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tuhan kata kami tidak menyiksakan
satu kaum ataupun satu umat, sehinggalah kami mengutuskan kepada kaum tersebut akan seorang rasul. Maka maklum kan, antara Nabi Isa dan juga antara Nabi kita Muhammad tidak ada seorang rasul pun yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lepas tu pula tengok dia kata, dan tiada masuk neraka. Kan? Habis tu dia pun masuk apa tuan-tuan? Sebab di akhirat kelak dia ada dua, syurga, neraka. Kalau tak masuk neraka, masuk syurga. Begitulah sebaliknya, tak ada atas bagang. Kan? Gitu. Tak ada di atas bagang. Habis tu mereka ini masuk tak mana? Mereka ini masuk di dalam syurga juga tuan-tuan. Tapi syurga apa? Tengok di dalam kitab Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi, Al-Allamah Imam Asy-Syarqawi dia mengatakan bahawa kata mereka ini masuk syurga tapi namanya Jannatul Ikhtisas, la Jannatul Amal, li'annahum la amala lahum. Dia kata orang-orang ahli fatrah ini, mereka ini masuk ke dalam syurga, tapi syurga itu namanya Jannatul Ikhtisas, iaitu syurga khusus untuk mereka, bukan syurga amalan-amalan. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada amalan. Nak ada amalan apa? Sebab mereka itu tidak ada syariat. Sebab apa mereka itu tidak ada syariat? Kerana mereka tidak diutuskan seorang rasul yang membawa syariat itu. Dia tidak ada mana-mana syariat. Lalu bila tidak ada syariat, tidak ada amalan, maka mereka dimasukkan dalam syurga khusus. Baik. Kemudian tengok lagi dia kata, dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun, tiada masuk neraka. Kerana apa? Kerana mereka itu bukan mukallaf. Inilah kita nak bincangkan kesimpulannya. Syarat-syarat nak dikatakan mukallaf, iaitu ada 5 syarat. Bangkit Rasul, akil dan juga baligh, sampai seruan, dan juga yang kelimanya sejahtera dari 4 panca indera daripada kebinasaan. Habis di situ. Kemudian kata tuan kitab kita, dan terbahagi wajib syar'i itu di atas 2 bahagi. Bilang dulu, pertamanya wajib kifayah dan yang keduanya wajib aini. Anda kata wajib kifayah, ataupun boleh juga kita baca wajib kifai. Pun boleh juga. Nak bagi sama wajib aini. Baik. Panjang lagi lah. Elok situ dulu. Pertamanya bagi dan terbahagi wajib syar'i itu bagi wajib yang dibangsakan kepada hukum syarak. Situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah Rabbi ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين
وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.